Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kata Musannif Allah Ta'ala, hendaklah kita benar-benar takut kepada Allah Ta'ala, dan tidak dikatakan benar-benar takut pada Allah Ta'ala melainkan dengan merujuk kembali mengikut jalan agama yang sebenar apabila sudah ternyata betul-betul salahnya. Apabila sudah ternyata betul-betul salahnya. Dan janganlah sembunyi ilmu agama itu apabila kita mengetahui kerana dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kerana tersebut pada hadis, katimul ilmi mal'unun, bermula orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat akan dia. InsyaAllah kita nak sambung ni beberapa nasihat lagi daripada pengarang setelah ditunjukkan kita bagaimana kaedah untuk mengikut ulama, kaedah macam mana nak taklid ulama, taklid mazhab. Walaupun ikut mazhab dah bagus dah, tapi ada disiplin dia. Tak boleh dengan sewenang-wenangnya kita nak ikut pendapat yang kita nak ikut, tapi ada disiplin. Beberapa contoh yang misal yang telah kita bicara lepas memudahkan kita untuk menunjukkan kita kat dalam kehidupan biasa pun, kalau bukan dalam konteks beragama pun ada disiplin nak buat sesuatu. Apatah lagi nak beragama, apatah lagi dalam konteks kita bicara ni taklid mazhab. Walaupun ramai di luar sana, ramai nampak macam bagus saja ilmuannya, tapi bercelaru cara fahamnya. Dalam masa yang sama tengok dia bermazhab, tapi celaru mazhab dia, celaru mazhab. Sikit lagi kalau nisbah saya nak buat contoh bermazhab ni. Tuan-tuan minum air sirap bubur kopi, okey, air korap, kopi jambu sirap, kopi teh gagah juga, Nescafe dengan Milo gagah juga, sirap bubur susu gagah juga. Tapi kalau sirap bubur kopi rosak tu, tak kena, tak kena. Air susu, susu limau, okey, berbiji-biji kan susu tu. Saya tak kena formulasi dia. Nak sebut itulah. Maksudnya nak minum sekalipun ada disiplin, apatah lagi nak solat, nak puasa, nak baca Quran pun ada disiplin mazhab. Qiraat dan qiraat dalam qiraat kita pula tak main qiraat. Misal tu untuk menunjukkan, memudahkan yang kita ni tak boleh nak campur aduk rojak. Sekali lagi saya sebut tu, yang di luar sana ramai orang bila sebut masalah ni, boleh kita dibenarkan untuk ikut mana-mana mazhab dan mana-mana pendapat yang kita suka. Semua ni masih istilahnya ikut ulama. Wow, kena bunyi gitu sikit lah. Kita ada disiplin. Nyangkut kalau ada masalah juga tu, tak apa nak jelas, tanyalah. Pasal kita memang akan bermasalah kalau nak mencampur adukkan sesuatu dengan sesuatu yang bukan daripada jenis dia yang sama. Kalau komputer apa, kalau zaman saya belum belajar komputer dulu, nak buat CPU tu, dia paling baik branded lah. Kalau Acer semua, processor, motherboard dia kan.
Dia pun yang dia suggest lah. Kalau prosesor kuat sangat, motherboard macam ni, walaupun prosesor kuat, motherboard tak support, lembab juga. Pasal motherboard dia tak kena. Sikit saya sebut gitu kan, betul kan? Saya sebut kan. Apatah lagi nak buat yang clone-nya. Clone boleh, tapi saya sebut je ni. Tuan-tuan beli RAM dia. Dulu setakat saya duk main dengan komputer dulu lah. Peti juga masang. Contohnya RAM DDR, ada DDR nya. Sekarang RAM pakai apa? DDR6. Masuk tak DDR biasa dengan DDR6? Tak masuk lah. Tuan beli, kalau nak upgrade RAM, beli DDR, masuk DDR6. Membazir buang. Bahkan kalau tuan beli CPU baru, dulu punya dengan sekarang punya, ada tak boleh pakai yang tak boleh pakai yang simpan. Buat buruk je lah, nak buang sayang. Tapi dah ada benda rosak, nak pakai kat sini tak boleh. Tuan-tuan kalau CPU dulu lah, ada floppy disk. Saya sebut sekarang kalau floppy disk kelakar, floppy disk pasang komputer ada floppy disk. Bahkan sekarang ni kalau CPU ada CD player pun macam kelakar sikit. CPU CD player, tak pakai CD lah ni. Betul. Saya sebut CPU lah. Laptop ada lagi. Tu pun ada laptop tak ada lah untuk baca disk. Beli satu untuk baca disk lama. Sampai macam tu lah. Saya nak sebut apa? Tambah nak tukar-tukar mazhab. Maksudnya tuan-tuan ada bab, tuan-tuan katalah mengaji mazhab Syafi'i, nak beramal mazhab Hanafi. Saya silap apa tuan-tuan belajar mazhab Syafi'i dulu tak pakai langsung dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi. Ilmu tu kira macam buang parit langsung. Macam apa? Lain langsung cara disiplin, amalan. Ada yang tak sama langsung. Ada bab-bab tertentu yang sama-sama, tak sama. Saya khasnya saya ngaji misalnya ilmu kiraan, ilmu situ nampak sangat beza Kalau kita ngaji kiraan Asim Hafs ni, bila tuan-tuan nak baca kiraan Abu Amr Susi, Abu Amr Ibnu ya Susi Abu Amr ya. Duri Susi Abu Amr As-Susi, dia baca Susi, kiraan riwayat Susi. Tuan ngaji ni kalau biasa dah, tuan macam kena ngaji baru. Macam baru mula mengaji, nak belajar apa? Belajar bab idgham. Wa nahnu nusabbihu wa nahnu nusabbihu biham wa nahnu, benda tu. Nun di idgham kabir banyak. Tuan ngaji Warash. Tuan macam kena tobat ngaji lain. Pengetahuan tentang dalam tajwid yang kita belajar dengan kiraan Asim Hafs tu tak support langsung. Nak belajar, nak baca dengan Warash, mak badal dia tak kena baca lain. Nak baca surah dia macam taklil, imalah surah dia tuan kena mengaji lain. Buat wasal dia, buat naqal dia lain langsung kan. Pasal apa? Tak cukup, tak support nak baca Quran. Kalau baca biasa je tak ada masalah. Sama. Tuan-tuan ada tayar, dulu kereta Proton. Tuan-tuan sekarang pakai Alphard. Tayar tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Maksud apa? Tak kena langsung. Sekali ada pula kan. Sama. Kira apa? Mazhab. Cuma zaman ni dia lebih kepada ada pendapat. Entah bayang ada pendapat boleh sembahyang jamak contoh. Bila traffic jam boleh sembahyang jamak, ada pendapat boleh. Pendapat tu saya tak tahulah pendapat siapa kan. Tapi dia sembahyang cara mazhab Syafi'i. Tapi ikut pendapat boleh sembahyang jamak dengan sebab traffic jam. Entah mazhab apa. Mazhab Pedin, Bobi tu nama pun dia tak tahu. Ada pendapat. Tapi dia sembahyang kefiat cara mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Syafi'i kata tak boleh sembahyang dengan sebab trafik jam. Kata dia ada pendapat. Kau nak sembahyang hantar kaedah siapa? Kalau nak ikut mazhab Syafi'i tak pakai cara sembahyang kau, pasal pada dia tak lulus cara sembahyang macam tu. Cara sikit lagi. Saja saya nak sebut
supaya faham boleh matang betul-betul telan. Tuan-tuan masuk sekolah, satu sekolah SK katalah ni Magul Batu, ada SK Magul Batu tak? Tuan-tuan nak tukar SK Lenggong, proses tukar satu hal. Dah masuk, peraturan sekolah lain, cikgu sekolah lain, guru besar lain. Betul? Kalau tuan-tuan sebagai cikgu pun masuk lain, pasal guru besar lain, peraturan sekolah lain, perangai cikgu-cikgu lain, perangai pelajar lain. Faham apa saya cakap? Tuan-tuan kalau masuk kelas tahfiz pun, ni kelas tahfiz, tukar masuk sekolah lain, sekolah tahfiz juga, nak tukar guru pun lain, sistem mengaji pun lain, sistem hafal pun lain, sistem nak baca tasmih pun lain, sistem ujian pun lain, tegas guru pun lain. Betul saya cakap? Mazhab mesti lain. Macam mana boleh kita mazhab yang sama tiba-tiba punya mazhab lain? Elok sedang je. Pasal apa? Ada pendapat. Senang je. Sedangkan saya nak tunjuk kata ada prosedur yang perlu dipatuhi, ada SOP yang perlu disempurnakan. Kalau tak, sia-sia saja kita punya mendapat sistem ilmu. Pasal apa? Tak support. Tak kena gaya. Pada kita, apa yang kita buat ni sah. Dia tengok tak boleh pakai. Okey, sikitlah gitu. Itu yang dia kata, hendaklah kita benar-benar takut pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah Ta'ala, saya pernah hurai kat tuan-tuan. Takut pada Allah Ta'ala bukan macam takut kat ular, kat rimau, kat kalajengking, bukan. Kat takut hantu. Takut ke Allah Ta'ala ni dengan mana kita buat sesuatu taat, dengan kita khawatir apa yang kita buat ni belum mencukupi kehendak siapa yang kita buat ibadat kepadanya. Itu takut Allah Ta'ala. Takut mesti dengan lebih kurang syarahan macam tu. Saya ngaji ada guru sebut maksud takwa Allah Ta'ala macam mana? Macam seorang isteri kahwin, dapat suami baru, tak pernah jumpa orang lelaki untuk buat khidmat, contoh. Lepas tu macam mana dia nak buat pada suami ni? Nak basuh air tera mana? Kopi tera mana? Milo macam mana? Panas macam mana? Nak hidang macam mana? Masak apa dia suka? Rumah dia suka macam mana? Bersepah ke tak bersepah ke? Masakan dia suka apa? Lebih pedas ke? Cair ke? Berkuah ke? Sambal ke? Macam mana? Memanglah kalau saya nak sebut gini, dah masak ni, sedap-sedap ni, bagi suami makan macam suami pula bengih macam mana? Kalau tak bengih pun macam mana? Sedap tak? Ada apa komen? Buat tu dengan takut. Tambah pula suami pula jenis banyak komplain, anaknya aku mati ke apa? Buat. Tak tahu aku kecil manis bagi ayak macam ni. Anak memang keluar cepat. Senanglah menikah lain. Dengar. Ni saya mengaji Tok Guru sebut macam tu lah. Kalau viral masuk Facebook tu, nak disalahkan siapa? Suami ni kan, dia suami kan, suami isteri mesti kenal tau. Suami dia nak jamu tu apa? Dah tahu suami kencing manis, jamu ayak macam madu. Bubuk tu boleh bancuh 3 kali. Hidung lempak je. Suami lempak je cawan. Hak lagi mampu aku. Kata. Mai ayak. Masak tu. Macam ni jamu ayak. Kalau suami baru muda jamu ayak macam tu, bergula sikit. Boleh faham saya cakap apa? Nak kenal satu-satu perangai suami bukan senang. Buat dengan takut. Nak takut tu. Buat khidmat tapi khawatir tak mematuhi apa kehendak. Faham? Contoh saya buat misal. Saya ngaji tutup guru kan, dia tak payah syarah mazhab kan. Dia syarah tu ya. Allah. Kita ada akal nak fikir tu. Betul juga. Itu kita, saya sebut ni contoh isteri ke suami.
Suami dengan isteri macam tu kan. Tadi pun saya ada sebut kan, apa dia, ni isteri pertama, gedi-gedi nak kahwin satu lagi, hang belum tahu perangai bini ni lagu kan. Kadang-kadang bini tu nak reta ya. Bini ni tak pandang reta langsung, dia janji dapat redha suami, janji suami ni semayang apa-apa, mai kahwin seorang lagi, memang muka comel, tapi kaki tidak. Satu lagi dia bagus, muka pandai masak apa, baca Quran pula tak reti. Kita nak suruh dia baca Quran hari-hari, kita suka dia baca Quran. Bini dulu baca Quran sedap, yang ni alif bata tak apa kena, baca dengan tajwid tunggal langgar, panjang pendek pun langgar. Aku sepak lagi baca Quran duk salah, hang tak biasa nak mengaji, hang Islam punya lama dah hang tak pandai baca Quran. Jaga tok lelaki ada cengeng gitu. Dia tak puas hati dengan isteri dia tu, menikah seorang lagi, agak-agak macam mana, puas hati kah? Tengok jadi tak reti jaga badan langsung, dengan gemuk, dengan berlapis, dengan busuk, dengan bulu tak potong. Sorry tak, saya buat misal. Okay. Pandai kot saya sebut tu, banyak dah misal tu, tak reti juga. Ngaji kat Tok Guru sebut az-zaki yaktafi bi misalin wahid. Orang cerdik ni cukup dengan satu misal. Al-ghabi la yaktafi bi alfi misal. Orang al-ghabi, saya kait sikit, al-wahabi la yaktafi bi alfi misal. Wahabi walaupun bagi 1000 contoh dia tak faham. Buat dia kerik. Orang cerita hukum dia cerita bini lah, tok laki lah, cerita apa, kerja kursus lah, kerja kereta lah, apa nak cerita ustaz ni, bengap tunggu. Dia bengap. Dia. Ya. Asal nak syarah takwa. Jadi takwa ni macam mana? Taat. Dengan rasa gerun, takut-takut aku buat ni tak kena. Bukan buat ikut suka hati aku. Aku sembahyang lah, ada pendapat. Senang hati, gembira, very happy. Siapa? Ada pendapat yang memudahkan kehidupan kita sehari. Ada pendapat kata boleh. Macam tu hang buat ibadat. Orang-orang yang memang taat pada Allah Ta'ala, takwa pada Allah Ta'ala, mereka bukan bersikap macam tu. Lagi taat, lagi takut. Lagi taat, lagi takut. Maksud apa? Takut sangat. Ada saya ngaji, nama guru saya ngaji, dia ada guru lagi, hidup lagi. Lagi dia rapat dengan guru, lagi dia takut. Lagi dia rapat, lagi dia takut. Lagi dia rapat, lagi dia takut. Macam apa? Takut-takut rapat dia tu tak kena dengan kehendak guru. Duduk jauh tak apa. Duduk jauh, guru kan tahu kita buat apa. Satu. Tapi itu pun jaga adab dengan guru. Nak telefon pun punya risau. Boleh tak boleh telefon lah. Satgi dia jekah aku lah. Telefon bagi salam, tengok jawab. Oh, mujur lega dia jawab kan. Tu jauh. Bila dekat berjumpa macam mana? Nak berjumpa bukan senang. Waktu dia nak rehat kita tak tahu bila. Dia pun tak apa sihat. Dia suka tak suka jumpa kita. Kita pula aju masalah kan, cerita pendapat kan. Dia sedia kan nak dengar kita punya permasalahan, apa dia punya, kita punya apa soalan kita tanya. Kita pula bagi pendapat. Dia suka ke pendapat kita? Sama ke dengan pendapat dia? Kan. Ni tutup guru buat misal macam mana takwa dengan Allah Ta'ala. Lagi nak ambil lagi kita takut, kita buat ni tak kena. Lagi kita buat ni takut tak. Baik. Jadi kita dia takwalah sungguh-sungguh pada Allah Azza wa Jalla. Melainkan jadi tidak dikatakan benar-benar takut pada Allah Ta'ala itu, melainkan dengan merujuk kembali mengikut jalan agama yang sebenar. Dan agama sebenar ni macam mana? Atas kita bicara ikut Allah, ikut Rasul, ikut pewaris Rasul, ikut ulama mujtahid, ikut ulama muktabar, ikut mazhab dengan disiplin mazhab. Itu asal kita bicara. Jadi balik semula jalan agama yang sebenar apabila sudah ternyata betul-betul salahnya. Bila dah ternyata salah, baliklah jalan sebenar. Tak ada jalan lain. Janganlah sembunyi ilmu agama apabila mengetahui. Bila kita tahu, jangan duk sembunyi. Pasal apa? Kerana dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kerana tersebut pada hadis katibul ilmi mal'unun.
Bermula orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat akan dia. Dalam Quran pun ada sebut, belakang disebut ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka ialah orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dilaknat oleh siapa-siapa yang orang yang beriman, orang kenal, orang berilmu, Nabi, Rasul yang mengetahui ini adalah khianat terhadap Allah Ta'ala. Mereka pun akan melaknat siapa yang menyembunyikan apa yang sepatutnya Allah Ta'ala perintahkan untuk dia itu disampaikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Wal huda, apa sambung ayat Quran tu, tengoklah lajak-lajak mulut yang sebut tu. Belakang ni sebut ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan janganlah kita diam apabila zahir bid'ah yang sesat. Bila ada benda-benda yang sesat yang tak kena dengan disiplin-disiplin ilmu, apa nasihat dia? Tak boleh diam. Satu, kita tak diam. Bid'ah sesat, antara bid'ah sesat tu bab akidah, antara bid'ah sesat tu dalam bab fiqh. Dibenarkan pun ada kaedah, ada disiplin. Habis-habis disuruh buat sewenang-wenangnya, kebebasan diberi kebebasan sebebas-bebasnya dengan tak ikut SOP syarak. SOP kerajaan dia cerita, tapi SOP syarak dia tak cerita. SOP syarak dia ambil berat, tapi SOP syarak tak diambil berat. Kena cerita, jangan sembunyi. Benda ni salah dalam kaedah syarak walaupun betul dari segi kerajaan. Dengar macam boleh buat Jumaat berbilang walaupun tempat tu kecil, kampung je pun berbilang-bilang Jumaat. Tak betul dengan syarak, betul dengan kerajaan. Sekerajaan bagi. Orang tak mustautin boleh buat juga Jumaat. Mungkin pun boleh buat Jumaat. Pelajar-pelajar pun boleh buat Jumaat walaupun tak ada orang mustautin kat situ. Betul dengan pemerintah, tapi tak betul dengan kaedah syarak. Dengar saya sebut. Kita duk sebut tu pasal tak betul dengan hukum syarak. Buat ibadat sia-sia. Dia mungkin tak tahu pasal dia orang awam. Dia tak pernah belajar disiplin ilmu. Kita belajar, kita tahu benda ni salah, tak kena. Khabar pun dalam konteks kita lah, yang kerdil ini yang boleh sebut. Kalau orang yang tak kerti apa dah dia buat betul lah. Macam tu asal nak sebut, jangan diam apabila zahir bid'ah yang sesat yang menyalahi ijma' ulama. Menyalahi ijma' ulama tu, sebab memang ikut kena mazhab Syafi'i. Memang ada pendapat-pendapat. Okey, pendapat yang kata orang bermukim ni boleh. Kalau mazhab Syafi'i sekalipun, dia atas kaedah Sabah misalnya. Nama apa? Memang itu atas kaedah kawan Syafi'i yang memang muktabar, tak muktabar tu satu pula tu. Nak ikut ni ulama mana yang akan iktiraf kita punya solat tu. Kalau tanya tok guru mana yang akan mengiktiraf kita punya solat tu. Kalau kata kitab yang dinukil tu, pendapat yang dinukil pun, pasal ulama kita kadang memang dalam kitab dia sebut ada pendapat-pendapat gini, dia sebut nama-nama dia begini. Di atas amanah ilmu dia sebut ada pendapat, tapi bukan bermakna dia suruh kita ikut pendapat tu. Kita dengar elok-elok saya sebut. Saya mengaji kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi tulis tu, ringkas daripada kitab Muharrar Imam Ar-Rafi'i. Dia ada sampai kadang tempat-tempat masalah kita jumpa tu sampai 7 kaul, 7 pendapat. Pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4, pendapat 5, pendapat 6, pendapat 6, pendapat 7 kaul sebut. Adakah pendapat mana nak pilih? You can choose whatever you want. You know. No. Dia akan bagi satu kaedah apa. Tengok bahasa yang dia pakai. Ni sahih. Kalau sahih siapa muqabil? Wal asah siapa muqabil? Apa disiplin pula nak ikut? Bukan semata-mata ikut. Lepas tu kalau ikut pula, apa kaedah dia? Apa dasar dia? Apa prinsip dia? Apa syarat yang membenarkan? Mesti ada. Selalunya benda macam ni orang nak tegakkan benda basah dia kata fiqh ni luas. Ada macam-macam pendapat. Senang je sebut ayat dia untuk mengakit-akit. Memang luas. Macam mana lautan luas. Takut hang lemah ya dalam ayat yang luas tu. Tu je. Betul luas, betul. Fiqh memang luas. 4 mazhab pun luas dah. Dalam mazhab pun ada pecah lagi. Tapi terlalu luas takut amat lemah. Alat tak cukup. Ya, elok ayat tu.
Kiraat pun luas. Kalau kiraat 7, 7, kalau 10, 10. Tu riwayat turuk beribu turuk kan nak baca kan. Memang luas kiraat, semua wajah boleh baca. Tapi takut hang lemah dalam luasnya wajah bacaan. Tentu saya pelik ada orang dia ajar contoh bab kiraat. Dia kata kiraat pun kata dia kiraat kalau ada orang baca macam ni dia tak disebut huruf misalnya. Kalau katalah tak disebut ra, ada ustaz-ustaz yang disebut ini. Tak disebut ra, kata dia jangan petikailah disebut ra. Pasal ada kiraat yang kata boleh baca ra macam tu. Alah. Macam tu ke? Hukum pun tajwid kita sebut yang ni panjang pendek. Oh, jangan duk kelahi sangatlah panjang pendek ni. Hukum mak jaiz, mak wajib tu. Kalau mak wajib baca macam ni, mak jaiz kena baca macam ni. Disiplin kita kiraat riwayat turuk macam ni. Kita jangan ambil kisah sangat. Pasal apa? Masih ada khilaf. Ada ulama membenarkan kita baca Quran dengan wajah macam tu. Eleh, kau cakap apa eleh tu kena bunyi eleh apa? Baja pun kalau hang pakai baja buah pelam, hang bubuh kat sawit, silap buah sawit tak buah, elok-elok buah elok sentot tak buah terus. Buah punya contoh gitu kan. Siapa tak kena. Hang baja pokok sawit batang kayu ni, pokok pelam boleh bubuh, pokok loyang boleh bubuh. Hang bubuh kat pokok bunga, mampu terus pokok bunga tu. Siapa? Tak support. Tak support. Sikit saya buat misal tu supaya berakhir katanya. Pasal nak urai satu-satu ada saya sebut dengan disiplin ilmu, ramai orang tak faham disiplin ilmu. Jadi itu yang dia kata bila dah zahir bid'ah yang menyalahi ijma' ulama dan merosakkan agama, kata dia jangan diam. Baik, pasal apa? Kerana takut dilaknat oleh Allah Ta'ala atas orang yang mengetahuinya. Tahu tak cerita, kena laknat juga. Dia kata bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, kata dia idza zaharatil bid'u wa sakatal alimu fa alaihi la'natullah, kata dia bila banyak terjadi bid'ah dan orang ilmu diam saja membiarkannya, maka baginya laknat. Apa maksud laknat di sini? Dapat laknat dengan mana? Azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Jadi maksud laknat azab, seksa. Bukan laknat ni kena laknat kepala otak hang, bodoh hang, bengap, tak erti apa, wajab, bodoh, biadab. Bukan macam tu. Allah laknat bukan maksud dia macam tu. Allah melaknat, Allah marah, Allah murka dengan mana Allah sediakan azab balasan terhadap kesalahan yang dibuat. Itu maksud Allah murka, Allah marah, Allah laknat. Atau seumpama tu pasal mustahil Allah Ta'ala, kita belajar berakidah dengan makna yang disyarahkan kepada perbuatan makhluk. Subhanallah, bahasa tu dipakai nak menunjukkan supaya kita boleh faham tahap tak kenanya apa kita buat. Antara sebut Allah murka, Allah marah, Allah laknat, Allah benci. Kan ada macam tu kan? Mana teruk lagi? Laknat teruk ke? Murka teruk ke? Benci teruk ke? Jadi ada bahasa tu yang perlu dipahami. Satu ulama umum bahasa dia maksud laknat, murka, benci apa? Sedia azab. Tentulah azab dengan murka lain, azab dengan laknat lain, azab dengan benci lain. Macam mana Allah, dia suka, dia kasih, dia cinta. Bohpi bahasa gitu, terjemah Melayu kan. Dia kasih, dia cinta, lagi dia suka, dia redha, dia restu, dia izin. Mana apa? Tak sama. Umum bahasa mana suka, cinta, kasih, restu, izin, redha, apa dia? Memberikan ganjaran pahala yang besar. Berikan ganjaran pahala besar, kecil, sederhana, sedang, banyak, macam mana? Tak sama bahasa tu nak menunjukkan pemberian pahala. Yang tu satu datangkan dengan bahasa macam tu. Mustahil ada pada Allah Ta'ala riqatun fil qalbi, ada sensitivity perasaan. Allah bukan terkesan sebab makhluk yang terkesan dengan Allah Ta'ala. Jadi maksud laknat sediakan siksa. Tu ngaji tauhid dah tu. Tu disiplin ngaji tauhid, nak faham tauhid tu.
ayat laknat tu maksud dia macam mana? Tu yang dia kata laknat dengan mana siksa daripada Allah Taala. Ulama kita nak syarah perkataan sependek macam tu pun dia jaga. Maka janganlah kita ikut fahaman kaum muda itu. Ya. Kalau lah ni bahasa sikit, dia bukan kaum muda dah, kaum mudah itu. Dan berapa ramai zaman lah ni bila pendapat-pendapat kaum mudah ini, mudah disebarkan, dengar, ada pendapat yang asal ada hukum yang sedia maklum, yang ni haram, ni haram, ni haram, yang ni boleh, ni tak boleh, ni haram. Ada larangan, suruhan macam tu lah bahasa dia. Bila ada satu larangan ataupun menunjukkan yang ni tak boleh, yang ni salah, tiba-tiba ada satu ustaz ni, ustaz superhero ni, dia kata boleh. Ada pendapat kata tak apa. Dengar nanti, penyokong, bukan penyokong, orang yang terlibat dengan kes tu, yang buat kesalahan tu, bila tengok ada ustaz, ada mufti, ada ahli majlis fatwa, ada imam muda, ada pencetus umat, ada selebriti punya orang lah, kan, penceramah yang masyhur popular ni, dia kata boleh, ada pendapat boleh. Nanti tengok ucapan tahniah nanti daripada netizen memuji ustaz-ustaz, mufti, ahli majlis fatwa, doktor-doktor yang menyebelahi mereka untuk membenarkan dan mengesahkan apa yang dia orang buat, padahal hal tu tak sah. Dan juga golongan-golongan yang buat benda ni yang asal dia faham berdosa, rupanya tak berdosa rupanya ya. Terima kasih ustaz, terima kasih doktor, terima kasih mufti, terima kasih PU, terima kasih imam muda, telah memberikan kelapangan dada pada kami supaya kami tidak bersusah hati lagi dengan apa yang kami buat, kerana sebenarnya perbuatan ini haruskan oleh syarak. Ada pendapat yang membolehkan apa yang kami buat ni. Percaya dia. Saya pun baca tu dulu tak tahu, bukan duk kaji semak pun pendapat buka ni nak komen. Ya Allah, kita duk ingatkan ada orang nak katok dia, rupanya ramai penyokong ya. Terima kasih, tahniah, alhamdulillah, terbaik, mantap, padahal pedin ya, terbaik, terima kasih, melapangkan urusan yang telah kami buat selama ini. Sangkanya bermasalah. Contoh semayang misalnya, traffic jam, boleh tak semayang jamak? Kita traffic jam jamak apa? Traffic jam mana boleh semayang jamak? Ini balik kata dia pukul 5 petang, masuk asar dah. Kalau semayang tepi jalan lagi macam ni. Jadi terpaksa maghrib, asar bawa pergi ke maghrib. Ada ulama kata tak apa, diharuskan. Bukan saja jamak asar maghrib, zuhur asar pergi maghrib. Wow. Dengar sikit saya sebut operation boleh jamak macam mana misalnya. Jadi kita dok kata faham ni gila ke apa? Contoh kan, gila ke apa? Bila tengok yang komen tu, dia apa? Terbaik. Selama ni memang saya dalam keadaan tersiksa kerana merasakan diri saya berdosa, meninggalkan sembahyang asar, tak boleh nak sembahyang pada waktunya. Tapi ada ustaz yang mengatakan boleh kerana darurat dalam keadaan trafik jam, maka boleh dibawa ke sembahyang maghrib. Alhamdulillah, terbaik ustaz. Dah dengar saya sebut. Tak jaya pergi tengok komen-komen orang tu ada. Ustaz ni pun kalau macam tu macam mana? 20,000 orang komen. Gedik-gedik ustaz tu. Ramai penyokong. Dengar, memang ramai pun penyokong. Pasal di luar sana ramai orang tak tahu pada dia ustaz ni terbaik menyelesaikan masalah umat. Ya. Zaman ni macam tu. Susah hati kita macam. Ni pendapat. Yang ni lagi haru dia. Ada duk berlaku zina apa. Untuk ada ustaz ni dia kata bagi pendapat, kata dia sebenarnya ada pendapat ulama yang membolehkan jika, kata dia, membuat suka sama suka dengan syarat perempuan tu kena nikahkan diri dia dulu dengan pasangan dia dengan bayaran yang diredai untuk jadi mas kahwin. Misalnya aku nikahkan diri aku untuk dengan diri kamu dengan bayaran RM100 sebagai mas kahwinnya, untuk bagi ada pendapat mengatakan halal. Wow, anak muda, terima kasih, terbaik, sokong. Tuan tengok penyokong ni punya ramai. Tuan dengar walaupun tuan tak bisa baca komen-komen macam tu. Tak kira lah tu perempuan tu lah tu.
Ramai tuan-tuan. Dan bila disebut macam tu, dia akan follow lah ustaz ni. Kata apa? Menyetujui, muafakat dengan selera dia. Jumpa muka saya, dia kata ustaz ni tak boleh pakai. Semua duduk haram, tak sah. Haram jadah ustaz ni. Dia kata kat saya, betul lah. Bila kita haram jadah kat dia, dia potong haram jadah tu, merah habis satu Malaysia. Dia haram jadah kat kita tu lah, letak lah haram jadah kat aku. Sikit lah saya sebut itu. Ni kita tengok masyarakat jadi sekarang pening. Tu yang bila kita mengaji ikut dalam Quran sebut apa? Kullu hizbin wa kullu hizbin bima ladihim farihun. Setiap kumpulan dia akan berbangga dengan apa yang ada dalam kumpulan dia. Pada dia, kami terbaik. Ustaz kami ada, tok guru kami ada, mufti kami ada, doktor kami ada, ahli majlis fatwa kami ada. Ada orang bela kami. Ustaz nak kata apa? Jadi jangan kita ikut, jangan ikut fahaman kaum muda. Saya slash tu, mudah. Kadang-kadang tak kaum muda pun, dia kaum mudah. Kerana ia sudah ternyata betul-betul salah. Memang salah. Memang salah gila. Tapi ada orang ikut. Maksud apa orang ikut? Sesuai dengan nafsu. Relevan dengan permasalahan dia. Iaitu ia tidak ikut nas ijma' ulama yang sebenarnya, kata dia. Dan ini bukan ulama ni, ya. Maka setakat ini memadailah, kata dia. Okey, habis tu. Gaya tu tidak rondok lah. Nak tulis risalah kecil pun. Maka setakat ini memadailah hajat-hajat bagi awam muslimin membuat pilihan yang mana emas, yang mana tembaga. Oh, sedap bahasa tutup gua dulu. Saya selalu pakai yang mana kaca, yang mana permata. Yang mana betul, yang mana salah. Kerana hendak diikutnya. Jadi mana yang nak diikut, semak lah. Allah Ta'ala suruh kita jadi orang berakal, bagi jadilah orang berakal untuk menilai apa yang kita jumpa di depan ni. Pasal fardu ain atas kita menjadikan diri kita ada akal, boleh nilai hak dan batil. Ya. Mana kaca dan permata kena ada kemahiran mengenal. Jadilah jauhari yang boleh mengenal maknikam. Itu bahasa-bahasa orang tua tu. Maka siapa yang dipertunjukkan oleh Allah tidak akan sesat baginya. Atau ayat, siapa dapat petunjuk tak akan dapat kesesatan. Cuma cari jalan dan sabab petunjuk. Ya. Pasal orang sesat pun dia duk sedar, dia duk rasa dia masih dalam keadaan petunjuk. Cakap. Kita duk baca may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Puak sesat pun baca macam tu. Apa dia? Siapa yang Allah Taala bagi petunjuk, dia takkan jadi sesat. Siapa yang disesat oleh Allah Taala, dia takkan dapat petunjuk. Puak Wahabi pun baca ayat yang sama. Puak Syiah pun baca ayat yang sama. Man yudlilillahu fala yudlil wala wa man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Puak Syiah pun baca macam tu. Puak liberal pun baca macam tu. Dan siapa yang disesatkan maka tidak ada petunjuk baginya. Mudah Allah Ta'ala bagi kita duduk di tempat betul, boleh dapat panduan daripada ulama-ulama tutup guru yang memang reti dalam perjalanan sebenar ni, dan diberi kita jadi berakai, bukan ikut awan nafsu, tapi betul-betul ikut macam mana ijma' telah ditunjuk ajak oleh tutup guru kita. Nak hidup ni nak atas ikut pendapat siapa. Itu ayat Quran ni, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ada riwayat sebut dengan man yahdihillah, ada ha, ini disebut man yahdillahu fala mudhillalah. Yang tu pun belakang ada wa man yudlil, ada wa man yudlilhu fala hadiyalah. Terjemah dia, siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk maka tiada kesesatan baginya, dan sesiapa yang Allah Ta'ala sesatkan maka tiada petunjuk baginya.
Adapun kemudian daripada itu maka masuklah kita pada maudhu' berbicara akan perkara yang dimaksudkan itu, insya-Allah. Jadi faham tu ada bab dia bicara selepas ni lah. Apa dia, kalau ikut tertib kita ni, hukum bagi salam. Kita tak ikut tertib kita lah. So, kita akan balik pada baca kitab Irsyadul Jawyin karang oleh Tugu Wahyudi Sekam, insya-Allah. Kita baca ni bersebenar tentang masalah siapa dia kaum muda, sedikit sejarah yang telah didedahkan kita dulu, dan nak kenal dan berhati-hati khasnya dalam nak mengenali mereka dan bagaimana sifat mereka dan pandangan mereka tentang bermazhab, begitu juga taklid mazhab. Satu sudut lagi kalau kita lihat apa yang disebut oleh ulama tutubu ni, kan kita disebut Wahabi tu dia sikit Quran hadis macam tak mau pakai ulama. Tengok zaman lah ni dia pakat sebut ulama pula. ulama. Okey. Kalau dia tak Wahabi pun bila disebut ulama, ini kaedah kita, ulama nak disebut apa kaedah disiplin untuk boleh taklid, untuk boleh ikut, mesti ulama mujtahid. Lepas tu ada disiplin nak ikut hakam, tak boleh dengan sewenang-wenangnya nak mengambil apa pendapat yang kita nak ambil pendapat. Dia ada disiplin tu. Situ dulu. Jadi kita ke depan ni baca balik Irsyadul Jawyin. Esok subuh lah ikut jadual kita. Malam ni ada ke degree. Ada soal. Mas banyak bid'ah yang tak betul dengan kaedah yang dituntut oleh syarak. Jadi nama bid'ah lagi. Bid'ah bab akidah ada, bid'ah bab fiqh ada. Semayang tutup muka bid'ah. Laki perempuan makruh hukum, haram dah. Bid'ah tu. Asal hukum makruh. Apa keperluan nak tutup? Kalau tak ada, kalau ikut buka. Kita nampak je buat bid'ah tu. Tu saya sebut, benda mudah kita faham pun tak elok dah apa dia. Minum air. Menyawa adalah air. Apa hukum? Makruh. Tutup tu. Dia taklah minum air, tapi tutup apa jadi? Haknya napas yang kita menyawa, hak tu kita sedut balik, adalah juga yang keluar kan. Macam dalam cawan pun dia keluar juga kan. Untuk sedut balik. Waktu terpaksa pakai api ya. Tidak kan. Kita pun kalau dululah sebelum PKP ni, belum tahu ni, kita bila pakai ni bila waktu meracun. Waktulah pakai tu dulu. Lain tak pakai. Bila keperluan bawa pakai. Itu dobit dia, keperluan bawa pakai, bukan sentiasa duk pakai. Bukan jadi takwa ni sentiasa pakai tutup muka. Tu takwa. Bukan takwa, kelakar. Sembahyang sorang-sorang dalam masjid, tutuplah. Allah. Sikitlah. Tentulah. Sekali lalu contoh bid'ah tu, sampel aja bid'ah. Kalau yang besar tu lah, tempat yang tak boleh dulu tak sah sekarang jadi sah. Dulu tak boleh buat, sekarang boleh buat. Dulu jenuh memohon untuk buat Jumaat, sekarang dah dibenarkan untuk buat Jumaat. Tak minta pun lagi dia bagi dah lesen. Wow. Kan? Pula tu tak ada ahli nak boleh ke Jumaat. Bila dipetikai, dikeluarkan pula jawapan-jawapan untuk menyokong benang basah mereka. Mengatakan ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata boleh, ada pendapat boleh tak mustautin pun tak apa, mukim pun tak apa, ada pendapat kata boleh berbilang pasal apa darurat, ada pendapat. Kita bukan tak tahu pendapat tu, tapi apa disiplin dia, apa disiplin dia. Dan untuk menjaga hukum asal kita ni, apa sepatutnya kena buat, bukan membuka pintu seluas-luasnya untuk sembahyang Jumaat dibuat sampai itulah istilahnya macam dah sembahyang fardu biasa sembahyang Jumaat ni, tentang keizinan satu dan kebolehan. Jadi seolah-olah
nak sebut je dah, dia punya peraturan tu dah tak ada peraturan dah, bahkan lebih dijaga peraturan-peraturan yang pemerintah buat keluar, lebih besar dipelihara dan dijaga daripada peraturan-peraturan yang ada dalam syarak untuk dipelihara dan dijaga. Okay, lalu yang tu kot sekali lalu sebut bid'ah tu. Dia kaedah dia, kalau memang ada Jumaat, kita pun memang boleh pergi Jumaat tu, tak ada masalah untuk pergi Jumaat, kena pergi Jumaat dulu lah. Yang memang Jumaat mana? Jumaat yang cukup kriteria syarak pemerintah memang sudah semestinya lah kan. Kalau tak lagi, dia ambil tindakan kat kita. Yang memang dalam syarak sah, ada mustautin, syarat 40 apa, pergi mayang. Jangan tinggalkan sembahyang Jumaat hanya semata-mata sebab ada sembahyang jauh-jauh. Tu jaga tak? Ada kat geng macam tu. Aku tak nak pergi sembahyang Jumaat, siapa? Bid'ah kata dia. Sembahyang jarak-jarak tak sah Jumaat. Penjarakan sosial tak menyebabkan tak sah Jumaat dari sudut jarak-jarak. Tak sampai. Jangan sampai tak pergi Jumaat dengan sebab sembahyang jauh-jauh. Jangan dia buat gila gitu. Okey. Tapi kalau berbilang Jumaat, dia ada masalah kat situ. Jadi kalau Jumaat ni memang Jumaat yang memang tak sah misalnya, dengan sebab tak ada mustautin, buat dekat surau-surau biasa ya pun contoh. Tapi tak ada ahli yang nak mengesahkan Jumaat, yang ni mana boleh sah Jumaat, bahkan kena buat zuhur saja. Jadi mana boleh kita buat Jumaat? Baik sembahyang zuhur kat rumah. Sembahyang Jumaat pun tak sah ikut kaedah fiqh ni dah. Walaupun sah ikut pemerintah, pasal pemerintah bagi izin, tak sah ikut ilmu fiqh kita. Mana boleh ikut? Pasal memang tak sah dari segi kaedah syarak. SOP syarak tak cukup, SOP pemerintah cukup. Nak bagi sah, kena takwa dengan Allah Ta'ala, bukan ikut SOP pemerintah, tapi ikut SOP mazhab. Kalau asal yang memang ada Jumaat sah, memang menepati betul kaedah syarak, mustautin, apa semua, dahulu waktu lah, jangan pergi buat zuhur di rumah. Okey. Maksud saya kita pergi masjid utama. Ya, betul. Jadi maksudnya bila ada masjid utama ni, ada surau dibenarkan. Macam mana pun bila bertembung dua tu, kaedah kita dalam fiqh macam ni pula. Yang ni yang dibenarkan, yang ni pun dibenarkan. Yang ni hak utama yang asal, yang ni yang mendatang, surau, surau. Siapa sah ni? Yang ni pun ada 40, yang ni pun kadang lebih daripada 40. Pasal yang ni rela tunggu, yang ni rela tak tunggu. Jadi yang ni lebih daripada 40. Satu. Yang ni kadang lagi ramai daripada masjid yang asal. Surau ramai lagi. Contoh. Untuk nak sah hak mana? Kaedah syarak dia sah di atas diri Jumaat dulu. Siapa Jumaat dulu? Dan Jumaat dulu bukan siapa khutbah dulu, tapi siapa sembahyang dulu. Dan siapa sembahyang dulu bukan siapa bagi salam dulu. Siapa tok imam mana takbiratul ihram dulu. Kalau dua Jumaat yang tak sepatutnya buat dua, contoh, dia kena tengok mana Jumaat yang imam takbiratul ihram dulu. Yang itulah yang sah, yang kemudian tak sah. Walaupun di masjid besar, walaupun di surau. Jika berbilang Jumaat yang tak sepatutnya berbilang. Itu sekali lalu asal dia ada huraiannya. Hukum macam inilah sepatutnya dipelihara, dicerita, nak kena jaga supaya hukum tu betul, tepat. Tak ada khilaf langsung dalam pelaksanaan mazhab. Bila cerita boleh ni, habislah. Tu data soalan kata tu saya sebut macam tu lah. Jadi kalau kita kata masjid ni masjid utama, di atas kita nak jaga hukum macam mana? Baca khutbah rukun sudah, pendek-pendek, walaupun dia bagi panjang juga tu, macam mana? Macam pendek bagi sembahyang Allahu Akbar, kita punya memang sah. Ni yang tu punya itu dah dia bagi punya pasal, tapi kita mesti memang sah. Pasal kita tahu rukun syarat nak bagi sah apa dia. Tu perlu ilmu itu. Benda ni tak dicerita. Kalau ikut kaedah syarak, bila dah berbilang Jumaat, di atas kaedah tak boleh berbilang ni.
Yang ni aja yang ada, tak boleh berbilang, macam mana? Yang ni zuhur je lah. Ni zuhur saja. Bukan bila yang ni nak bagi membolehkan. Ayat saya tengok elak pun tak kena. Ini adalah sebab untuk membolehkan supaya orang ramai boleh Jumaat. Saya bunyi gitu kan. Macam tu ke helah untuk buat hukum membolehkan orang ramai buat hukum. Itu helah syar'i kan. Itu dia sebut macam tu dia. Allah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri. Macam mana timbul tu, yang tu yang kena tengok macam mana ulama kita ambil dalil at-tafsiliyah daripada dalil-dalil yang ada satu, lepas tu dengan qawaid yang mereka cara mereka selesaikan. Ada sebahagiannya memang Imam Syafi'i jelaskan dalam usul fiqh dia. Ada sebagainya ulama-ulama kita di atas pertalian perguruan ajar macam mana kawaid tu boleh dibina dan dibuat. Kenapa, mengapa, dulu, kemudian, macam-macam hal lah tu. Ada ilmu khas pergi belajar tu. Kitab pun kena kitab besar-besar, kitab asas ni kadang nak faham usul fiqh asal pun kadang yang tu pun makan masa. Tambah nak memaham sesuatu disiplin. Kenapa boleh ada pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat, pendapat kelima? Apa kaedah-kaedah mereka? Tu ada. Memang betul ilmu fiqh luas, tapi terlalu luas. Mati lemah. Tak lemah apa, nak berenang tak boleh, tak cukup alat. Sekali lalu macam tu, itu kenapa ada pendapat macam kaedah yang antara yang diajar untuk memilih pendapat. Kena tengok bahasa yang dipakai dalam kitab. Diguna sahih ke asah misalnya, satu contoh mudah. Sahih maksudnya wa fi qauli sahih. Kalau qauli sahih disebut wa fi sahih. Maksudnya berapa pendapat yang sahih, lawan sahih dhaif. Kalau tu wa fil asahi, pendapat paling sahih, maksudnya yang lain pun sahih tapi ni paling sahih. Kalau sahih teruzur nak pakai yang sebaliknya. Tapi kalau asah, ni sahih, ni paling sahih, yang lain pun sahih, masih boleh dipakai, tapi tak boleh pindah pada pendapat kedua, melainkan dia ada disiplin. Teruzur yang pertama boleh pendapat kedua. Dia ada macam itulah dari segi keberangkalian untuk memilih mana pendapat-pendapat yang banyak-banyak yang keluar tu. Dia ada disiplin macam tu, kena tengok bahasa kitab yang dipakai. Yang tu selalunya kitab-kitab fiqh dia akan hurai bahasa macam ni, maksud dia macam mana. Misalnya waqila wa fi wa qala ba'dhum, misalnya wa fi qaulin, kena faham ni istilah kuat ke, istilah lemah ke, sirah kuat ke, sirah lemah ke. Lepas tu kenapa ada lemah kuat? Kan dia orang ahli-ahli muda ni, kaum muda ni pun duk sibuk hadis sahih, hadis dhaif, kan dhaif sahih pun dipertikai. Yang ni tak boleh amal, ni tak boleh amal. Pendapat pun ada, pendapat boleh beramal, tak boleh beramal. Hadis yang dhaif pun boleh beramal pun dia tolak mentah-mentah. Ada yang macam tu. Apatah lagi pendapat, sepatutnya ada pendapat yang memang ditolak mentah-mentah pasal tak termasuk dalam pendapat yang mutabar untuk dipakai. Tapi mereka pakai pendapat tu, sedangkan hadis dhaif, masih hadis Nabi pun dia tolak untuk fadail, sedangkan ada ulama kata boleh pakai. Tapi bila pendapat yang gila punya dhaif dia pakai, itu jadi kaedah negeri dia. Negeri itulah masih mendengar tu contoh. Itu jadi kaedah dan pendapat dia. Sedangkan tak ada hadis pun yang sebut macam tu, tapi di atas dia kata ada pendapat yang membolehkan macam ni. Itu yang memang bercelaru sangat dalam masyarakat kaedah. Cuma saya boleh sebut disiplin macam tu lah. Sebut satu-satu tu ada kaedah umum yang boleh disebut, tapi setiap satu masalah dia ada dobit tersendiri yang disebut dalam fiqh, mana kebolehan nak ikut tak ikut, dan isu apa yang boleh ikut tak boleh ikut jika ada sesuatu perbalahan pendapat dalam masalah-masalah furu' fiqh. Tu kaedah orang awam ni apa dia? Kau pakai hukum asal. Itu lah. Atau kaedah kita pemerintah ni
bahasa umum macam ni ialah kalau saya sebut disiplin ni disiplin ilmu kan, saya kena cerita macam ni. Orang awam macam mana? Pemerintah kata macam tu, kalau kau rasa pemerintah ni secocok dengan kau, dia memang takwa nak jaga kebajikan kau ikut je lah pemerintah tu. Kalau saya kata gitulah untuk orang awam yang tak tahu apa ni. Kalau orang awam yang dicerodik sikit, kau pergi carilah tok guru yang betul untuk kau buat rujuk hukum hakam. Walaupun pemerintah bagi macam ni, kau kena tengok tok guru yang pakar untuk selesaikan masalah macam ni. Kadang pemerintah ni tak pakar, kasar sikit ayat tu, jadi kalau orang awam tu, pemerintah kata kau ikut je lah, kau rasa dia betul, kau pakai lah. Kalau aku, saya akan jawab macam ni. Saya jawab macam tu lah. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal asali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an